السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Seperti biasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Muadzin yang memanggil kita, bahkan mengingatkan kita untuk datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berjaya untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dipanggil oleh Israel untuk buat selama-lamanya atau mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang sementara ini. Seterusnya Tuan Imam, saya sempat dengar rakaat yang kedua saja. Jadi Tuan Imam mengingatkan untuk kita firman Allah Subhanahu wa taala dari surah An-Nasr, bahawa Allah Subhanahu wa taala apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah Al-Mukarramah, tanah tumpah darahnya yang ditinggalkan sekian lama, yang ditinggalkan 8 tahun lamanya dalam peristiwa pembukaan kota Makkah. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membersihkan Kaabah yang dahulunya dikelilingi oleh patung-patung berhala, bersihkan, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pidatonya, menyampaikan khutbahnya, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan peristiwa kejayaan ini menerusi surah tadi. Jadi sebenarnya bila kita lalu di kawasan di mana di situ tempat manusia menyembah iblis dan syaitan, tak kiralah nama dia kuil ke, nama dia Tok Kong ke, nama dia apa pun, sebenarnya bila kita baca surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, mengundang kita untuk mengajak orang-orang yang bertandang ke gereja. Itu kan isu kalimah Allah. Oh, bisinglah dia kalimah Allah, kalimah Allah. Kita ni berapa tahun dah merdeka ni, Malaysia ni. Dan semakin ramai orang Melayu atau umat Melayu yang menjadi pengunjung gereja di Petaling Jaya, gereja untuk orang Melayu. Apa kita buat? Apa saya dan tuan-tuan dan pihak-pihak yang berkenaan buat? Memperjuangkan kalimah Allah Subhanahu wa taala ini untuk difahami oleh semua orang, supaya tak semakin ramai orang Melayu yang murtad, yang pergi ke tempat menyembah iblis dan syaitan. Jadi mudah-mudahan kita faham menerusi surah yang ringkas, 3 ayat, tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan saat indah, saat kegemilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membersihkan Makkah Al-Mukarramah, membersihkan Kaabah, membersihkan Masjidil Haram daripada patung-patung berhala yang selama ini menjadi sembahan manusia. Seterusnya pengerusi ahli-ahli jawatan kuasa surau Al-Ikhwah Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana nama rumah Allah Subhanahu wa taala ini Al-Ukhwah, maka kita menempati ciri yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun,
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz perkataan ikhwah ni untuk menggambarkan perangai adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang menzalimi, campak kawan tu dalam perigi. Wajaa ikhwatu Yusuf fa'arafahum bisimahum. Bila Yusuf sudah besar panjang, dah jadi menteri lah, maka Allah mentakdirkan adik-beradik dia yang dahulu menzalimi dia, campak dalam perigi buta, datang semula menemuinya. Jadi apa sebenarnya perkataan ikhwah atau ukhuwah, persaudaraan ni tadi? Kita hendaklah benar-benar faham, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama dalam ayat dari surah Al-Hujurat tadi. Innama, hanya sesungguhnya, al-mu'minun, innamal mu'minuna, hanya sesungguhnya orang beriman tu ikhwatun, dia bersaudara. Kalau tidak bersaudara, kalau ada dengki-mendengki, dendam mendendam, pijak memijak, ya, pancung memancung di antara satu sama lain, fitnah memfitnah di antara satu sama lain, maka jadilah macam Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada kita perangai adik-beradik Yusuf alaihi salatu wassalam yang sanggup mencampakkan adiknya sendiri ke dalam perigi buta dan kemudian sanggup berbohong. Waja'u ala qamisihi bidamil kadhib. Apa dia tak boleh buat? Darah tu, darah tipu, bidamin kadhib, dengan darah bohong. Entah darah kambing ke, darah apa ke, disembelih, letak di baju Nabi Yusuf ni, tengok ni. Dia sanggup berbohong pada bapa mereka sendiri. Begitulah gambaran manusia apabila dikuasai oleh dendam kesumat, dengki, hasad dengki, maka apa pun dia sanggup buat, hatta menginai saudaranya sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk sama-sama dapat kita menunaikan huququl ukhuwah, hak-hak persaudaraan kita sesama Islam, biarpun kita mungkin berbeza selera kita. Maksudnya, kalau katalah macam saya suka laksa pining, saya tak boleh paksa tuan-tuan untuk makan laksa pining. Macam itulah lebih kurangnya. Dan ingatlah, kita bersaudara di bawah payung agama Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan apa? Tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga hak-hak persaudaraan kita, jaga hak agama kita. Ramai orang tak jaga hak agama. Macam mana pula tak jaga hak agama tu? Tak tutup aurat? Hak agama lah tu. Sanggupkah dia menyebabkan saudaranya berdosa kerana tengok aurat dia? Keluar rumah je, tengok wayang free. Siapa yang tayang wayang free tu? Saudara dia, saudari dia, sesama Islam. Selamba dia. Dia tunjuk lurah dendam lah, dia tunjuk itu, tunjuk ini. Siapa yang tengok? Saudara dia. Itu jaga ke hak agama? Jaga ke hak persaudaraan? Belum kira yang lain-lain lagi. Azan, Allahu Akbar. Dia selamba je berkepit. Sembang kedai kopi. Dia jaga ke agama dia kalau begitu? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menaikkan atau memberikan taufik dan hidayah untuk sama-sama dapat kita menunaikan huququl ukhuwah, hak persaudaraan, dan jaga agama kita ini dengan baik. Kerana esok Jumaat tengah hari, as usual, kita akan diingatkan oleh khatib dengan ayat, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bukan takwa yang 10%, 20%, yang lain selebihnya naudzubillah tidak ditunaikan. Tapi kata Allah haqqa tuqatih. Tunaikan semua ciri-ciri ketakwaan itu tadi, wala tamutunna illa, dan jangan kalian mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah dan kita bila-bila masa akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah minta pada kita, wala tamutunna illa, jangan kalian mati melainkan dalam keadaan muslimun. Jadi insya-Allah dalam rangka menjaga hak persaudaraan. Apa antara hak persaudaraan? Yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan hadisnya, haqqul muslimu 'alal muslim sittun. Hak orang mukmin ke atas saudaranya itu ada 6. Antaranya wa idza da'aka fa'ajib. Apabila dia meminta, da'ak, mengundangmu, mengajakmu, maka jawablah dia. Termasuklah dalam perkara wa idza da'ak, apabila dia mengundangmu itu tadi, boleh juga termasuk pada keadaan apabila dia mengundang kita untuk dia dinasihati. Dia buat salah, maka tugas kita wa idza stansahaka. Yang lainnya Nabi sebutkan apabila dia minta nasihat, apabila dia minta nasihat padamu. Termasuklah apabila kita perlu memberikan teguran. Sebab itulah bila kita memberikan teguran, maka orang yang menerima teguran tadi, terimalah dengan baik. Saya buat silap dalam solat. Kalau katalah saya jadi imam, tuan-tuan ingatkan subhanallah. Walaupun saya ketua, saya imam, saya lead, saya memimpin tuan-tuan dalam solat. Tapi kalau saya sendiri melakukan kesilapan, apa kena buat? Betulkan kesilapan itu tadi. Maka begitulah keadaannya di antara hak-hak persaudaraan yang harus kita tunaikan, ialah wa idzastansahaka, apabila dia minta nasihat. Itu masuk juga dalam perkara minta nasihat ini untuk kita menyebarkan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi 6236 ayat Al-Quranul Karim, dan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung perbincangan mukjizat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat-ayat Al-Quran, dan begitu juga penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih tajuk tentang sendi. Bahagian sendi kita. Ada berapa banyak sendi kita ni? Apakah disebutkan perkara ini dalam Al-Quran? Sebelum kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan jumlah sendi dalam tubuh badan kita, ini kita lihat gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang seorang insan. Insan ini kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari atau buka tafsir Al-Qurtubi, maka di situ ada beberapa pandangan yang menyatakan insan yang dimaksudkan dalam ayat dari surah Al-Baqarah ayat 259. Ada pandangan menyatakan insan yang dimaksudkan itu adalah Uzair alaihi salatu wassalam. Ada lagi pandangan yang menyatakan si fulan ini nama dia Armaya. Atau dia juga ada riwayat lain menyatakan dia adalah Nabi Khadir. Atau ada riwayat lain yang menyatakan dia salah seorang daripada orang mukmin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di kalangan Bani Israel. Baik katalah kita ambil Uzair yang dalam ayat yang lain. Sebab itu daripada satu ayat ke satu ayat dalam Al-Quran ni, dia saling menjelaskan di antara satu sama lain. Dia tidak boleh dipelajari satu ayat, pelajari dah, yang lain tak payah.
Dia tak boleh jadi begitu. Ya. Samalah macam kita mempelajari ilmu fardu kifayah. Tak apalah tu dah wakil lah tu. Dah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup lah tu. Kira wakil. Boleh ke kira begitu? Habis yang lain macam mana? Bila disebut fardu kifayah, artinya yang kita faham ialah penduduk setempat ni kena put the effort. Try the best untuk mempelajari perkara tersebut dan melakukannya, mengimplementasikannya. Macam kita dengar ada orang meninggal yang uruskan jenazah. Takkan kita kata, tak apa, tu AJK tu. AJK bahagian pengurusan jenazah dah settle kan. Dah kita tak payah. Begitu. Itulah yang jadi ungkapan, orang lain dah buat, kita tak payah. Satu mentaliti, cara pemikiran yang salah berkenaan dengan fardu kifayah. Sepatutnya kita try our best untuk sama-sama melaksanakannya. Dia begitu. Jadi samalah macam mempelajari isi kandungan Al-Quran. Dia tak main hantar wakil. Wakil daripada blok sekian ataupun jalan sekian, yang lain dah tak payah. Na'udzubillah min dzalik, daripada pemikiran atau mentaliti yang seperti itu. Yang jelasnya kita sebutkan tadi dari satu ayat Al-Quran ke ayat yang lain, dia saling berkaitan di antara satu sama lain. Termasuklah berkenaan dengan apabila kita memilih. Kalau kita pilih pandangan yang menyatakan insan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah Uzair, maka kita perlu lihat pada penjelasan pada ayat yang lain. Baik, sebelum itu saya bacakan dulu ayatnya untuk perhatian kita bersama. Nanti kita balik rumah kita boleh buat homework. Kita marah anak kita, kenapa tak siap homework? Kita pemecah. Kita pun kena continue juga buat homework. Apa yang kita dapat di sini, balik, buka balik tafsir, dan kemudian kita kongsikan dengan isteri tercinta, dengan anak-anak, dan kemudian esok kongsikan dengan rakan-rakan sepejabat. Baik, ayatnya tersebut tadi dari surah Al-Baqarah ayat 259. Walaupun dia tak berkaitan dengan sendi, tapi Allah sebut satu perkataan iaitu tulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 1400 tahun yang silam kisah. Kalau kita ambil riwayat yang menyatakan insan yang dimaksudkan ini adalah Uzair, ini kisah Uzair alaihi salatu wassalam. Apa dia kata Allah Subhanahu wa taala? Insan ni tadi, atau Uzair ni tadi, dia lalu di satu perkampungan. Dinamakan qaryah. Kalau kita tengok tafsir yang dinamakan qaryah, kampung ni kerana di situ berhimpunnya manusia. Dia tak nama kampung kalau tak ada penduduk. Sebab itu dinamakan perkataan tadi qaryah. Kan seronok belajar bahasa Al-Quran ni. Belajar mempelajari bahasa Arab ni. Kita boleh menguasai, boleh memahami Al-Quran itu dengan kita mempelajari bahasanya. Kan? Wahia khawiyah, yang dia dah runtuh, dah ditinggalkan. Asalnya kampung. Uzair ni tadi lalu. Kampung ni tadi sudah abandon, sudah ditinggalkan, rumah dah runtuh, kosong. Lalu Uzair pun bertanya, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menghidupkan ni manusia yang sudah mati, yang dah hancur lebur ni, yang dah binasa ni. Lalu apa yang berlaku? Fa amatahu Allahu mi'ata. Allah Subhanahu wa taala mematikannya selama 100 tahun. Summa ba'asa, dan kemudian menghidupkan, membangkitkan. Jadi jelas daripada ayat ini perkataan amatahullah itu menidurkan. Tidur 100 tahun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya semula. Dan kemudian dia ditanya, qala kam labist? Berapa lama engkau tidur ni, berehat? Labistu yauman aw ba'da yaum. Oh, tidur sehari ataupun separuh hari, half day je. Tak lama. Qala bal labista mi'ata 'am. Bahkan engkau telah ditidurkan selama mi'ata 'am. Selama 100 tahun. Buktinya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah nak tunjukkan miracle, tanda kekuasaannya. Sebab itu bila kita mempelajari mukjizat daripada Al-Quran, ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana kita nak bagi tahu orang, nak buktikan bahawa ini adalah mukjizat, ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya bila sebut nama Allah, orang taklah pakai sebab ini nak dekat pilihan raya. Ini dia pun pancing lah. Allah, 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 Allah sana sini masuk surat khabar. Lama dulu kita dah jelaskan dulu apa tugas kita orang Islam. Bila kita sebut tadi dalam surah An-Nasr tadi, mengundang, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ialah mengundang kita untuk bertanggungjawab. Kalau ada kita lihat orang yang masih lagi tunduk pada iblis dan syaitan, instead of dia tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, itu kerja kita untuk memperkenalkan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik pada ayat ni, tengok kata Allah Subhanahu wa taala, ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Allah nak tunjuk tanda kekuasaannya, makanan dan minumannya. Ada macam-macam riwayat. Ini saya bagi tuan-tuan kerja rumah lah. Tengok, buka tafsir itu, apa makanan yang dimaksudkan, apa minuman yang dimaksudkan di situ. Yang masih utuh, masih kekal dalam keadaan asalnya selama 100 tahun. Kita berapa hari, tak usahlah esok dah basi dah makanan kita. Tapi ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Allah, wanzur ila himarik. Tapi tengok pada keldaimu. 100 tahun dah. 100 tahun dah keldai tadi dah mati, dah tinggal tulang belulang. Yang hampir reput tulang-tulang tadi. Apa dia kata Allah, walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami nak menjadikan kau itu. Kalau dalam tafsir ini Uzair, maka wahai Uzair, ayatan linnas, tanda bagi manusia. Tanda apa? Tanda bahawa Allah itu maha berkuasa. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Sebab itu kalau kita belajar Al-Quran, belajar qiraat, dia ada bacaan, bacaan tu dia guna ra. Pada perkataan nunshizuha tu, dia jadi nunshiruha. Jangan kata Pak Imam salah pula. Ini dia pakai qiraat yang bacaannya kaifa nunshiruha. Jangan kata subhanallah. Nunshizuha. Nunshizuha, atau ada qiraat, ada bacaan nunshiruha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tulang belulang keldai yang dah berserakan, dah bersepah tadi, dah hampir binasa, hampir reput tu, Allah nunshizuha, kata Allah, kami himpunkan dia, kami tarkibkan dia, pasang dia balik, thumma naksuha lahma, kemudian kami pakaikan dia dengan otot tulang belulang, maka dia jadi keldai semula. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi apa yang dipersoalkan oleh Uzair?
ya, dalam ayat ini, iaitu dia fikir, dia pelik macam mana Allah menghidupkan suatu makhluk, menghidupkan insan yang dah mati, yang dah binasa. Jadi Allah tunjuk depan mata sebagai satu tanda kekuasaan Allah, tanda hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan ni kepada sesiapa yang ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah ini, sungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Dia tak kira siapa saja Allah nak bagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Itu masuklah dalam ayat ini bila mana Allah terangkan bagaimana tulang belulang tadi dihimpunkan semula oleh Allah, dipasangkan semula jadi dia keldai dalam bentuk yang asli. Itu semua tanda Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Ya. Baik, apa kaitannya dengan tajuk yang kita sebut tadi tentang sendi-sendi ni? Dah tentulah bila kita bercakap pasal sendi, ianya iaitu bahagian yang menyambungkan di antara tulang belulang yang membentuk tubuh badan insan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sungguhnya kami telah menciptakan insan dalam bentuk sebaik-baik kejadian. Yang lain pun ada tulang juga. Jadi keldai ada tulang. Harimau, singa, chimpanzee, itu yang Charles Darwin kata. Kementerian Pelajaran Malaysia berapa lama dia beriman kepada teori evolusi Charles Darwin. Sekarang tak tahu siapa kerja Kementerian Pelajaran ni. Ada tak lagi dia masuk beriman pada teori evolusi Charles Darwin. Teori kufur dan sesat. Teori yang menyatakan manusia ni berevolusi. Macam mana berevolusi daripada beruk, daripada chimpanzee? Sedangkan struktur beruk chimpanzee itu totally different 100% dengan struktur tubuh badan, tulang belulang ataupun sendi manusia. Baik, untuk itu kerana termulakan dengan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 259, kita lihat pula penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita in the know berapa banyak jumlah sendi yang ada pada tubuh badan kita ni, dan semuanya standardized. Allah sebut tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk sebaik-baik kejadian. Bila ada kita tengok kejadian kurang upaya, OKU, atau kelainan upaya, yang lebih cantiknya dipanggil apa ni, OKU, orang kelainan upaya, tak sempurna. Baik, kita balik menginsafi betapa Allah dah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sungguhnya kami telah menciptakan insan dengan sebaik-baik kejadian. Kalau dia kelainan upaya, maka kita yang tidak berkelainan upaya ini, tunaikanlah tanggungjawab kita untuk membantunya sedaya mungkin. Terlihat hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya lupa ni, kita boleh dapatkan hadis ni daripada Sahih Muslim, nombornya nombor hadisnya 1007. Terlihat apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam. Sesungguhnya diciptakan setiap manusia daripada kalangan Bani Adam. Ada tak Nabi sebut berevolusi? Kita beriman pada teori evolusi ke? Kita beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beriman, kalau ada lagi buku-buku berkenaan dengan teori evolusi itu, get it out. Bukan saja from our book rack, tapi from our country, teori itu tadi. Dan kita nasihatkan orang yang masih lagi beriman pada teori evolusi ini tadi,
istighfar banyak-banyak, insaf, mengucap banyak-banyak. Kerana itu teori kufur dan sesat. Apa kata Nabi? Sungguhnya diciptakan, dijadikan setiap insan daripada kalangan anak Adam itu ala sittina wa salasimi'ati mafsil. Jadi insan tadi kata Nabi dijadikan daripada atau di dalam tubuh badannya. Perkataan ala itu merujuk kepada bahagian tubuh badan anak Adam tadi ada 360 sendi. Ada 360 sendi. Kira lah kalau kita boleh kira. Kan? Kalau ada scanner yang boleh tunjuk bahagian sendi kita, kira. Siji, loro, telu, papat, lima. Betul tak ni? Pastinya betul. Sebab ini hadis sahih. Hadis sahih, dia, dulu kita dah sebut pada muqaddimah. Awal dulu. Awal muqaddimah kitab dulu kita dah sebut kaedah untuk kita mempelajari mukjizat yang dijelaskan sama ada menerusi Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih yang berlawanan dengan teori sains. Kalau dia berlawanan, maka dia kena cek balik. Cek balik teori sains, penemuan sains tu tadi, mungkin di situ ada berlaku kesilapan. Kerana yang tidak mungkin silap, never ever, tak ada kesilapan ialah ayat Al-Quran. Dan begitu juga hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini wama yantiqu 'anil hawa, dia sampaikan wahyu, in huwa illa wahyu yuha, dia sampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Samalah bila Nabi sebut specifically 360 sendi dalam tubuh badan insan. Faman kabbarallaha, dan kemudian kata Nabi, faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha azza wa jalla wa azala hajaran an tariqin nas. Siapa yang bertakbir, sebut Allahu akbar, hamidallah, memuji Allah, alhamdulillah, wa hallalallah, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wa sabbahallah, dan mengucapkan tasbih subhanallah, wa astaghfarallah, dan beristighfar minta ampun pada Allah, dan kemudian wa azala hajaran an tariqin nas, dia buang halangan daripada jalan. Nampak batu, nampak kayu, nampak apa, dia buang halangan tadi, mudah manusia untuk lalu. Aw azman, dan begitu juga tulang. Masuklah halangan lah ni termasuk. Wa amara bi ma'rufin, ataupun dia menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Aw naha an munkar, ataupun juga dia melakukan nahi munkar, mencegah kemungkaran. Adada tilka sittina wa salasimi'ati sulama, sebanyak bilangan 360 sendinya itu tadi. Fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, maka pada hari tersebut dia menyelamatkan dirinya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebab pun Nabi sebut neraka ujung dia. Samalah macam kalau anak kita tanya, ayah kenapa kena baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar? Tak pasal-pasal ujung tu wa qina adzaban nar. Apa pula makan betul masuk neraka? Kan anak kita sekarang, dia budak sekarang kan lain macam kita dulu kecil. Mana kita tanya, sekarang dia lagi advance pemikiran dia. Dia curious. Dia critical thinking tinggi. Kenapa ujung wa qina adzaban nar? Samalah keadaannya bila Nabi sebut dah buat tu semua sebanyak bilangan 360 sendi itu tadi, maka sungguhnya pada hari tersebut dia selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, kerana dikhawatiri ada tindak tanduk kita, sama ada lidah kita, pandangan mata kita, ataupun perbuatan, tindakan kita itu yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan itulah maka Nabi SAW yang pertama apa? Nabi sebut jumlah sendi ada, semua ada 360. Dan kemudian Nabi guide kita.
Nabi bimbing kita macam mana nak manfaatkan 360 sendi ni tadi. For sure, bila kita bergerak, bangun tadi, maka setiap daripada sendi ini akan menjalankan tugasnya masing-masing. Dia tak ada, tak apa, you rehat. Masing-masing akan. Sebab itu dalam hadis lain Nabi SAW menggambarkan masalul mu'minina fi tawaddih wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Gambaran orang yang beriman, yang ukhuwah, yang bersaudara ni tadi macam kata Nabi, macam satu jasad. Dia tak boleh satu bahagian jasad tu, katalah kepala, bila kepala sakit, yang lain pun turut merasainya. Kerana dia satu tubuh badan. Jadi begitu juga bila berkenaan dengan sendi ni, dia saling bantu-membantu, saling berkaitan di antara satu sama lain. Baik, apa mukjizatnya di sini? Satu, Nabi SAW beritahu jumlah sendi ada 360. Baik, sebelum itu kita lihat hadis ini, iaitu Nabi menyatakan perkara ini 1400 tahun yang silam, iaitu pada kurun yang ke-7 sampai pada kurun yang ke-21. Kajian masih lagi dibuat, masih lagi dijalankan. Bahkan kalau kita buka, bagi para doktor, dia ada reference dia, buku-buku dia, dia ada ensiklopedia untuk dibuka. Dalam ensiklopedia ada disebutkan jumlah bahagian tulang tubuh badan insan ni, ada yang menyatakan dalam ensiklopedia. Tuan-tuan buka sendiri. Dalam ensiklopedia tu dia estimate, dia anggarkan. Jumlah dia 200 ke 300. Ada ensiklopedia menyebutkan 206 bahagian, bahagian tulang ni tadi yang dipecah-pecahkan menjadi sendi. Tapi Nabi SAW menyatakan jumlahnya 360. Itu kita kata ianya sebagai mukjizat. Tanda bahawa Nabi SAW mendapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak hanya lafaz Al-Quran yang jumlah ayatnya 6,236 ayat tadi, tetapi juga apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai insan yang ummi, yang buta huruf, yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Artinya kalau ada orang dia letupkan Al-Tantuya pakai C4 tu untuk menghapuskan bukti, there's no point. Nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan tayangkan balik CCTV video. Ni dia. Ni siapa letup, sarjan ke, korporal ke, siapa ke, atas arahan siapa, semua tu ada. Samalah macam bila Nabi SAW bagi tahu 1400 tahun yang dulu, yang silam, tentang jumlah sendi. Waktu itu belum ada peralatan. Sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan begitu juga seterusnya, tak ada peralatan untuk dapat mengira jumlah sendi yang ada pada tubuh badan insan. Artinya, again tersebutkan, ucapan Nabi itu adalah ucapan mukjizat yang mana ianya tanda bahawa Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita lihat hadis yang kedua. Juga dia ada kaitan dengan hadis yang pertama tadi. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Ahmad daripada sahabat Buraidah, bahawa kata Buraidah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, fil insani 360 mafsilan fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bisadaqah. Apa dia kata Nabi SAW? Pada setiap insan, fil insan, artinya di dalam tubuh badan insan, ada 360 sendi. Maka hendaklah dia bersedekah pada setiap sendi itu dengan satu sedekah. Baik, mungkin kita tanya, caranya macam mana? Kan tadi dah sebut dalam hadis yang lebih panjang tadi. Pada hadis yang ketiga,
Ya, hadis yang ketiga ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, nombor hadis dia. Ini banyak. Dalam Sahih Bukhari itu ada banyak Imam Bukhari meriwayatkan berkenaan dengan lafaz yang sama. Tapi diriwayatkan dalam pelbagai jalan periwayatan. Sebab itu dia sebut sini nombor hadis dia 2702, 2891, 2989. Dan kemudian kita tengok hadis dia daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, kullu sulama. Tadi Nabi sebut apa? Mafsil. Mafsil ni maknanya bahagian yang terpisah. Macam ni lah kita ambil jari telunjuk ni. Sebab ini kan asyhadu an la ilaha illallah. Kita ambil jari telunjuk. Satu, kalau kita tengok betul-betul, daripada sudut sini, ini alif, lam, lam, ha, Allah. Ini kan senang tu kalau kita nak berdakwah. Senang sebenarnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh, kata Allah, pada jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan dia. Syaratnya kita kena bersungguh. Tapi kalau kita ambil indah tak indah, kan? Orang Islam tak menutup aurat pun kita tak ada usaha nak menegur, nak mengingatkan dia atas pelbagai hambatan. Ya. Orang tengah buat maksiat pun kita tak ada usaha nak tegur. Dan begitu juga orang tak beriman pada Allah, kita tak ada usaha nak ajak dia beriman, mengenal Allah. Kita ambil jari telunjuk ni tengok. Katalah kita ambil jari telunjuk siapa-siapalah, kata Lee Chong Wei. Tengok ni jari. Sama, semua sama. Alif, lam, lam, ha. Macam tapak tangan. Semua tapak tangan manusia ni sama. Sebelah sini nombor 18, sebelah sini nombor 81. Campur, 2 jadi 99. 99 nama Allah. Al-Asma'ul Husna. Jadi, maksud Nabi yang mifsal tadi. Minta maaf. Silap je. Mafsil. Kataan dia mafsil. Dia punya singular dia. Plural dia mafasil. Iaitu bahagian yang maknanya dia bukan satu. Dia boleh dipisahkan tapi disambungkan. Begitu. Manakala sulama, perkataan sulama itu dia membawa maksud bahagian sendi itu sendiri. Boleh nampak. Bila Nabi sebut mafsil tu, iaitu bahagian yang terpisah ni tadi. Ni 1, ni 2, ni 3. Iaitu tulang-tulang kecil itu tadi. Manakala bila Nabi sebut sulama, bahagian sendi yang mencantumkan tu. Itu sulama. Itu beza dia. Jadi jangan kita confuse pula. Ini hadis ni perkataan dia sulama. Yang ini mafsil. So apa beza dia? Beza dia di sudut kefahaman. The word itself, perkataan tu sendiri. Jadi sebab itu Nabi sebut di sini, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Pada setiap bahagian sendi. Kan yang menggerakkan tadi adalah sendi-sendi ni tadi. Sendi bahagian lutut, bahagian lain, bahagian tulang bahu, bahagian tulang belakang. Jadi kata Nabi, pada setiap sendi manusia tu ada sedekah dia. Baik. Kemudian kata Nabi, kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Hadis ni dipetik daripada Matan Arba'in, hadis 40, karangan Al-Imam An-Nawawi. Yang biasa kita pelajari, yang biasa kita amalkan insya-Allah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams ya'dilu bainal itsnaini sadaqah. Di caranya kata Nabi yang pertama, pada setiap hari apabila kita berjaya mendamaikan dua orang yang mungkin bertelingkah. Dia tak faham. Dia tak faham tentang isu kalimah Allah tu. Kita damaikan dia, kita jelaskan, kita fahamkan dia. Usaha kita. Itu pun kira sedekah tu. Kemudian wa yu'inu ar-rajula 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah. Itu apabila seseorang itu dia menolong. Ini cerita berkenaan dengan zaman Nabi SAW, kenderaannya adalah unta, keldai, kuda.
Jadi orang tu nak naik, kita tolong dia naik ke atas ya, kenderaan unta dia. Ambil sekarang kalau bukakan pintu kan. Ni macam cerita ni lah. Cerita orang dulu masa dia kata sebelum kahwin dia kata, "Ui, bukakan pintu." Tapi bila dah kahwin, bukalah sendiri. Jadi kita bukakan pintu isteri kita tu, kita dapat pahala. Dia kiaskan kepada ni apa yang Nabi. Memanglah sekarang bukan naik unta, bukan naik kuda, tapi kita tolong orang bukakan pintu. Sila. Siapa-siapa juga. Tak tunggu orang yang tersayang. Siapa-siapa juga kita tolong dia. Kita kiaskan. Itu dikira sebagai pahala sedekah atas 360 sendi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi wal kalimatut thayyibatu sedekah, iaitu perkataan yang baik itu adalah sedekah. Sebab itu kita hendaklah senantiasa melazimkan ucapan atau perkataan yang baik. Lagi wa kullu khutwatin yakhtuha ila salati sedekah, iaitu pada setiap langkah untuk kita menuju solat, mendirikan solat kan, itu dihitung sebagai pahala sedekah. Wa yumitul adha 'anit tariqi sedekah, dan membuang halangan ataupun apa-apa jugalah batu ke apa ke halangan daripada jalan yang dilalui oleh manusia, itu juga dikira sebagai pahala sedekah. Sebab itu kita ingatkan daripada dulu saya biasa dengar jalan ni dia turap bila nak pilihan raya. Sedangkan sepatutnya jalan tu kalau dah berlubang turap terus. Jangan tunggu pilihan raya, kempen pilihan raya baru turap jalan. Jadi kalau kita mengaji ni, ini bab politik ke? Ini bukan bab politik, ini bab agama. Iaitu memudahkan laluan, menunaikan hak bagi manusia, memudahkan laluan itu. Kalaupun dia tidak jadi satu kewajipan, tapi dia sudah dapat pahala sedekah. Jadi takkanlah nak bersedekah tunggu kempen pilihan raya. Maka senantiasa bersedekah. Barulah kita benar-benar memenuhi tuntutan kehendak daripada Nabi SAW. Baik, kesimpulan. Jadi kita sebut pasal ensiklopedia, tak ada sebut situ. Kemudian kita sebut buku-buku seorang doktor Muslim bernama Dr. Hamid Ahmad Hamid. Dia mengklasifikasikan macam mana jadi 360 ni. Kerana dia seorang doktor Muslim, maka dia alhamdulillah dia try the best, put the effort, dan akhirnya dia buat kajian. Baik, 360 bahagian sendi yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi dibahagikan kepada beberapa bahagian. Iaitu bahagian yang pertama al-amudul faqri, iaitu bahagian yang mewakili tulang belakang ni tadi, semuanya ada 147. Bahagian yang kedua as-sadru, iaitu bahagian dada. Termasuklah ni tulang bahu, tulang bahagian dada ni tadi, semuanya ada 24. Dan kemudian at-tabaqatus sufla lil jismi, iaitu bahagian atas jisim atau tubuh badan insan ni, semuanya ada 92. Dan kemudian bahagian yang keempat at-tabaqatul ulya, bahagian bawah tubuh badan insan, iaitu tulang peha, tulang betis, ni kepala lutut, kemudian begitu juga tapak kaki dan jari jemari tapak kaki itu tadi jumlah dia ada 86. Dan kemudian bahagian tengah yang disebut al-batn atau bahagian perut atau bahagian kemaluan itu tadi, semuanya ada 11. Jadi dicampurkan 147 campur 24 campur 92 campur 86 campur 11, jumlah kesemua bahagian sendi manusia itu ada 360. Jadi Dr. Hamid Ahmad Hamid ni tadi dia buat kajian berpandukan kepada hadis Nabi SAW.
Jadi dia kata kalau Nabi kata begitu, pastinya benar. Maka dia buat kajian. Dia buat kajian itu kerana dia buka ensiklopedia, belum ada lagi penemuan atau catatan penemuan yang menuliskan, menyebutkan berkenaan dengan jumlah sendi ini tadi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya kira tajuk ni tajuk yang simple, tajuk yang ringkas, iaitu berkenaan dengan sendi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam siri-siri hadis yang kita sebutkan tadi mengingatkan kita. Kita dah tahu dah. Jadi apa untungnya kita tahu 360 sendi ni? Dah tentulah dia mengundang satu motivasi, menyuntik semangat untuk kita lebih banyak beristighfar, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Nabi sebut, inni la astaghfiru wa atubu ila Allah aktsara min 100 marrah. Sungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 100 kali sehari semalam. Jadi kalau kita kurang daripada itu, malulah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan adalah syafaat Nabi, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya di mahsyar nanti. Kita nak minum air Al-Kausar yang dituangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala istighfar kita, sedekah kita, amal perbuatan baik kita barangkali masih jauh daripada portion yang dikendaki, jumlah amount yang dikendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga. Tadi pengajaran dia pertama, bila kita bagi tahu, kita tanyalah siapa-siapa anak kita ke ataupun siapa-siapa juga, tahu tak berapa jumlah sendi? Kalau dia kata tak tahu, maka kita sampaikan. Kita dapat pahala kerana menyampaikan kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dah tentunya ialah dah kita tahu jumlah sendi itu tadi, maka moga-moga harap-harapnya janganlah kurang daripada 360, iaitu bilangan sendi kita itu tadi untuk kita beristighfar, bertasbih, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi dah sebut dalam hadis pertama yang kita sebut tadi, apa tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala atas kurnia jumlah bilangan sendi yang terdapat pada tubuh badan kita itu tadi. Dan yang ketiga, kerana kita mulakan dengan ayat dari surah Al-Baqarah 259, sungguhnya menyedarkan kita pada setiap pergerakan kita ini tadi. Sungguhnya bila tubuh badan kita nanti hancur binasa dimakan tanah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mengembali. Jadi sepatutnya tak seinci pun atau tak satu pun daripada sendi kita ini kita gunakan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita bakal dibangkitkan semula dalam keadaan lengkap balik tubuh badan sendi kita ini untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa engkau gunakan pada setiap sendi yang telah kujadikan ketika engkau hidup di dunia dahulu? Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang menyampaikan, dan tuan-tuan semua sebar-sebarkan sesuai dengan sabda Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sekian dahulu. Kalau ada terlanjur kata, terkasar bahasa, mohon berbanyak kemaafan. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.